Okey, baiklah, begitulah tadi ya. Asmaul Husna yang telah didendangkan dan kita sama-sama kita nyanyikan alam Asmaul Husna bersama-sama. Baiklah, kita dah baca Al-Fatihah bersama dengan Ustaz tadi. Okey, seterusnya. Okey, hadirin hadirat yang dimuliakan, sudilah Tuan tampil ke depan tersenyum manis. Sudilah Tuan beri ucapan memulakan majlis. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Saharuddin bin Muhammad Hashim, Guru Besar Salah Kebangsaan Seri Utama, untuk memberikan sedikit ucapan bagi program Campus Study Solat peringkat sekolah. Okay, ini adalah ucapan secara rakamannya. Jadi murid-murid semua sama-sama dengarkan ucapan daripada Guru Besar. Okay, harap tunggu sebentar ya, kita sedang nak tuangkan ucapan Guru Besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamimil khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita pada hari ini insyaallah. Terima kasih kepada pengajar majlis yang berusaha, Cikgu Mat Yusof bin Hashim, Guru Penolong Bertakbiran, yang berusaha Cikgu Azlizam bin Muhammad, Guru Penolong Hal Ehwal Murid, yang berusaha Cikgu Jamal bin Muhammad, Guru Penolong Co-Curriculum, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur Azmi bin Sikit, Guru Penolong Pendidikan Khas, guru-guru pendidikan Islam, murid-murid tahun 1 sehingga tahun 6 yang saya kasih dan hormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dalam program Camp Bestari Solat Siri 2 peringkat sekolah SK Seri Utama 2021. Tahniah diucapkan kepada semua guru pendidikan Islam yang telah pun merancang dan mengatur program pada siri yang kedua ini. Tahniah kepada murid-murid dan juga ibu bapa yang turut serta dalam program pada hari ini. Program Camp Bestari Solat merupakan satu bentuk aktiviti co-curriculum bagi murid tahun 1 hingga tahun 6. Tujuan pelaksanaannya ialah untuk menerap aspek-aspek di kalangan pelajar. Pelaksanaan seawal umur 7 hingga 12 tahun adalah bertepatan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan di peringkat 7 tahun adalah sebagai latihan ke arah memantapkan lagi pelaksanaan ibadah di kalangan murid-murid. Meskipun
berlakunya pandemik COVID-19 yang sedang menular seluruh dunia, program Kem Bestari Solat tetap dilaksanakan mengikut kaedah yang sesuai pada masa kini. Pada tahun ini, Kem Bestari Solat dijalankan secara atas talian. Matlamat bagi Kem Bestari Solat. Kem Bestari Solat ini adalah dilaksanakan untuk memastikan semua murid tahun 1 sehingga tahun 6 mendapat pendedahan serta mengaplikasikan ibadah solat dalam kehidupan seharian dengan sempurna dari segi bacaan, rukun, ilmu pengetahuan dan juga penghayatan solat. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa solat adalah merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Ia merupakan ibadah yang paling dituntut, yang paling penting dalam ajaran agama Islam. Dalam Kem Bestari Solat ini, insyaAllah murid-murid dapat memperbetulkan bacaan dan juga lakuan. Solat ini dilakukan 5 waktu sehari dan ianya perlu dilakukan secara istiqamah dan moga-moga ia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kem Bestari Solat ini mensasarkan bahawa dalam kem ini murid-murid akan diajar secara teori dan juga praktikal. Objektif bagi kem Bestari Solat ini pula adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid tentang solat yang betul berdasarkan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Murid-murid melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. Murid dapat menentukan kedudukan imam dan makmum semasa melaksanakan solat secara berjemaah. Menanam sikap dan tanggungjawab untuk melaksanakan solat fardu sebagai ibadah yang wajib dalam kehidupan seharian kita. Dan yang kelima, memberi pendedahan kepada murid tentang cara solat yang sempurna, sama ada solat secara bersendirian ataupun berjemaah. Tahniah kepada semua yang telah menjayakan program pada hari ini, khususnya guru-guru pendidikan Islam, SK Seri Utama, murid-murid serta ibu bapa yang sentiasa memberi dorongan serta bantuan di sepanjang kem ini berjalan. Semoga program ini akan berjalan dengan lancar dan tamat dengan jayanya. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Kem Bestari Solat siri yang kedua peringkat sekolah SPC Utama 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Saharudin bin Muhammad Hashim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Utama, atas ucapan dan penyempurnaan perasmian program Kem Bestari Solat peringkat sekolah sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hayati binti Abdul Rahman dengan tajuk Solat Tiang Agama. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Dengar. Okey, Dengar. alhamdulillah. Dengar. Okey, baik. Dengar. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Ustazah ucapkan. Saya ucapkan kepada pengerusi majlis kita Ustazah Nurul Hatika. Ya, kepada dan seterusnya sahabat-sahabat ya, ustazah daripada panitia pendidikan Islam, anak-anak yang ustazah kasih sekalian, apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Seronok ustazah tengok ya, ramai kita hari ni ya, insya-Allah kita hari ni dalam 100, lebih kurang 100 peserta. Alhamdulillah. Campur yang berkongsi peranti lagi ya. Satu skrin tu saya nampak ada 2 muka, 3 muka tak ada lagi. 1 muka, 2 muka ada. Ya, alhamdulillah, semangat. Dengan bertelekung pun ada ustazah nampak. Alhamdulillah, semangat. Tahniah anak-anak.
sebab berjaya mengikuti kan bestari solat kita siri yang kedua. Siri yang pertama kita dah buat ke? Ke siri kedua? Siri pertama kita dah buat ke? Ingat tak? Tak ingat? Ingat. Ada tak kita buat siri pertama? Ingat. Ingat? Masa bila? Ada. Masa bila? Tak lewat masa dulu. Tak Dewan itu tahun lepas tu. Cuba ingat masa bila kita buat siri yang pertama. Lama sangat cuti sekolah. Masa kat sekolah masa bila tu? Dah ada satu. Itu tahun lepas ya. Tahun ni ada kita buat siri yang pertama. Kamu ingat tak kamu dalam kelas makan nasi ayam, nasi lauk ayam masak kicap? Ingat. Itulah siri yang pertama. Jadi kali ni kita tak ada sediakan makanan lah sebab kita buat kat rumah, kita dalam PKP kan, masih lagi dalam PKP. InsyaAllah hari Isnin ni sekolah hanya dibuka kepada PTI saja. Jadi kita sabarlah ya, insyaAllah kita doakan sama-sama supaya ya negara kita bebas daripada COVID ni, masuk ke fasa seterusnya dan kita dapat bersekolah seperti biasa. Nak sekolah tak? Ke seronok duduk kat rumah, belajar kat rumah je? Nak sekolah. Nak sekolah kan? Okey. InsyaAllah. Kita doa banyak-banyak ya. Okey, baik. Okey, insyaAllah. Jadi, insyaAllah hari ni Ustazah akan teruskan dengan nak kata ceramah pun bukan ceramah lah. Sebabnya dia apa? Pendek je. Tajuknya ialah solat yang agama. Nak ingatkan balik kenapa kita kena solat. Kamu ni yang hadir pagi ni ada tak solat waktu subuh? Subuh tadi solat tak? Ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey. Nampak ya Ustazah share ni? Nampak tak yang Ustazah share ni? Nampak. Okey. Okey, nampak kan? Okey, baik. Tajuk hari ni insyaAllah ialah solat yang agama. Tahu tak yang tu apa? Yang tu agama. Yang tu agama. Dekat rumah kita ada tiang tak? Ada. Yang lama. Okey, kita tengok dekat rumah ataupun bangunan mesti ada tiang untuk didirikan. Kalau tiang dekat bangunan tu, apa jadi bangunan tu? Akan runtuh. Ya, akan runtuh. Macam tu juga dengan rumah. Rumah kalau tak ada tiang akan runtuh. Sekolah kalau tak ada tiang akan runtuh. Macam itulah juga dengan agama kita, agama Islam kan. Kalau kita tak solat, agama kita akan runtuh ya. Okey, baik. Okey, apa maksud solat? Solat sebenarnya bahasa Arab, bahasa merujuk kepada sembahyang dalam agama Islam. Ya, kalau dalam bahasa Melayu ni kita biasa panggil sembahyang, tapi dekat Malaysia ni dah biasalah panggil solat ya. Kalau solat tu tahulah maksudnya sembahyang. Solat bahagi kepada solat fardu dan solat sunat. Ya, solat fardu ni berapa waktu? 5. 5. Solat sunat ni banyak. Macam-macam solat sunat. Ya, betul. Solat fardu ada 5, solat sunat ni ada macam-macam. Solat sunat selepas solat fardu, solat sunat tarawih, solat sunat raya, solat sunat hajat dan macam-macam lagi ya. Tapi solat fardu dia 5 je. Yang wajib kita buat ialah 5 waktu sehari semalam. Sorry. Okey. Solat fardu diwajib orang Islam yang baligh
dan berakal sebanyak 5 kali sehari waktu tertentu. Okey, baligh ni apa? Faham tak baligh? Faham. Baligh ni maksudnya kita dah melangkah ke alam dewasa. Lelaki dia ada tanda dia, perempuan dia ada tanda dia ya. Kamu semua ni kalau yang dah balik memang wajib lah. Tapi kalau yang belum balik ya, darjah 1, darjah 2 mungkin, darjah 3 mungkin ya. Darjah 4 pun mungkin ada yang belum balik ya. Kita buat juga solat tu supaya kita dapat melatih diri kita dapat melakukan solat tu. Kita kena latih daripada sekarang sebabnya solat ni dia sangat susah bagi orang yang tak biasa solat. Kalau orang yang tak biasa solat dia akan rasa susah sangat, berat sangat nak buat. Sebab tu kita kena latih daripada kecil. Rasulullah SAW pun minta ibu bapa supaya latih anak-anak bersolat sejak umur 7 tahun. Sebab itulah KBS kita dah mulakan daripada darjah 1. Nak ajar kamu ni tentang solat supaya bila kamu dah balik nanti kamu boleh terus solat dengan sempurna, insya-Allah. Okey, baik. Solat fardu merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua daripada 5 rukun Islam. Rukun Islam ada 5 kan? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, Bayar zakat. bayar zakat. Yang kelima, Pergi haji. pergi haji. Alhamdulillah. Kena ingat tu ya, rukun Islam. Jadi solat ni merupakan rukun Islam yang kedua ya. Lepas ni ada kuis tau, Ustazah ada bagi kuis. Tengok sini. Waktu solat fardu. Kita nak tengok waktu solat fardu kita. Apa? Yang pertama ialah solat subuh. Waktunya dimulai setelah terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Okey, ni ada gambar ya. Okey, boleh tutup mic dulu. Ni ada bunyi bising. Okey, tutup mic. Semua tutup mic. Okey, bagus. Ya. Okey, jadi kat sini Ustazah ada letak 2 gambar ya. Yang ini ialah fajar shadiq. Nampak tak cahaya dia mengufuk ya? Terang dekat langit tu. Fajar shadiq. Bila kamu nampak bangun pagi, kamu nampak fajar shadiq ni, maksudnya dah masuk waktu subuh. Okey, ini fajar kazib. Fajar kazib ni ada kadang-kadang tengah malam tau. Jadi dia lain sikit dia punya cahaya. Cahaya dia mengufuk ke atas. Lama-lama nanti dia hilang, dia gelap. Bila dah habis fajar kazib ni dia akan keluar fajar shadiq. Ini saja je lah pengetahuan am sebabnya dulu-dulu tak ada lagi jam ya. Tak ada jam, tak ada apa. Jadi mereka ni menentukan waktu solat berdasarkan keadaan langit tu macam mana ya. Okey, yang kedua waktu zuhur ya. Yang kedua waktu zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Okey, bagus. Okey, bagus. Dah cakap dah. Ya, betul. Bagus anak-anak Ustazah ni. Okey, kalau dah cakap terus tutup mic. Jangan biarkan mic tu terbuka ya. Nanti dia bising. Okey, bagus yang menjawab. Okey, waktunya bila? Waktunya dimulai sejak matahari tergelincir ke barat dan berakhir di saat bayangan sesuatu benda tu sama betul panjangnya dengan benda itu. Okey, tengok kat sini ada gambar raja. Ya, matahari ni dia bila kalau kita ikut dari ilmu falak ya, ilmu falak ni maksudnya ilmu astronomi lah ya, yang mengkaji tentang bintang, bulan, keadaan langit, cakrawala, semua tu lah, planet-planet tu. Jadi dia tengok, dia buatkan gambar raja ya, matahari tu bila tegak dekat atas atas kepala ni, waktu zuhur tu dia tergelincir sikit, dia bergerak daripada atas kepala tu. Ya, dia nama kat sini istiwa. Istiwa ni maksudnya waktu matahari terpacak dekat atas kepala. Tapi waktu zuhur ni dia beralih sedikit garisan dia.
Kalau kamu ni tak faham, tak apa, ni pengetahuan am. Sekarang ni kat Malaysia, kat mana-mana pun kan, kita nak tahu waktu solat tu dah mudah kan? Sebab kita ada apa? Kita tahu waktu solat tu. Kita tahu dengan jam, azan. Azan pun macam-macam azan ada. Azan masjid, azan dekat telefon, azan dekat TV, azan dekat radio. Kalau tak solat juga tak tahulah kan. Peringatan tu senang sangat. Ya, apa dia? Ya. Jadi kita kat Malaysia ni mudah. Dekat negara-negara lain kita pergi waktu sekarang ni mudah. Apa? Abang saya? Okey. Boleh ya? Azan raya. Yelah azan raya. Ustazah tak jelas. Okey, tak apa. Jadi waktu tu kita nak tahu mudah ya. Tengah-tengah tengok TV, tengok kartun, tiba-tiba waktu azan, tutuplah TV tu, solat sekejap. Ya. Okey, yang ketiga ialah solat. Solat asar. Solat asar berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 juga ya. Okey, rakaat. Okey, betul. Okey, waktunya dimulai setelah waktu zuhur habis. Waktu zuhur habis je masuk waktu asar. Iaitu ketika bayangan sesuatu benda sama panjang dengan bendanya dan berakhir setelah terbenamnya matahari. Dulu waktu orang dulu kan tak ada jam lagi macam kita ni. Dia ukur. Dia ukur benda tu, dia letak dekat tanah lapang ya. Dia ukur benda tu, nanti bayang tu. Bayang benda tu sama panjang tak dengan benda tu. Kalau sama panjang maksudnya waktu zuhur telah habis, masuk waktu asar. Dan sehingga berakhir setelah terbenamnya matahari. Ni matahari dah nak terbenam lah ni. Ya betul. Okey. Seterusnya solat maghrib. Solat maghrib. Berapa rakaat? 3. Pandai. Okey, siapa boleh baca? Waktunya Ustazah orang baca. Okey, terus baca. Tak payahlah bunyi mic. Kalau nak baca tu je buka mic. Okey, terus baca. Pokoknya Ustazah tak nampak kamu ni. Waktunya dimulai setelah terbenamnya matahari dan berakhir apabila mega merah telah hilang. Okey, terima kasih. Siapa namanya tu? Ustazah tak nampak ni sebabnya Ustazah buka screen lain. Damia. Okey, jadi waktu matahari terbenam ni macam ni. Ni waktu matahari terbenam. Lepas tu berakhir apabila mega merah. Ni mega merah. Tengok dekat langit mega merah tu kan. Langit tu kemerah-merahan. Bila dah hilang gelap, maksudnya solat maghrib pun dah habis ya. Waktu solat maghrib pun dah habis, masuk waktu apa selepas tu? Bagus. Terus masuk waktu Isya. Waktu Isya ni dimulai setelah hilangnya mega merah. Mega merah dah hilang ya, macam ada cahaya sikit kalau ada bulan. Kalau tak ada bulan tu dia gelap lah kan. Sampai terbitnya fajar shadiq. Ingat tak lagi fajar shadiq ni masuk waktu apa ni? Subuh. Waktu subuh. Jadi waktu Isya ni bermulanya selepas habis waktu maghrib sampailah masuknya waktu subuh ya. Okey, bagus. Dalil. Dalil ni maksudnya bukti. Kenapa solat ni wajib? Ustazah nak minta seorang baca ya. Ayat Quran. Dalil dalam ayat Quran yang mengatakan, sebenarnya banyak dalil dalam Al-Quran yang mengatakan kita ni wajib solat, tapi Ustazah pilih satu je. Okey, untuk hari ni Ustazah pilih satu je. Siapa boleh baca? Siapa boleh baca? Saya. Saya tu siapa? Ni Kalisha ya?
Kalisha cuba baca ayat Quran ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. A'udzubillahi Yang lain tutup mic. minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Okey, bagus. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berikanlah zakat dan taatlah kamu kepada utusan Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56. Okey, terima kasih Kalisha. Ya. Maksudnya kat sini, maksudnya kita kena solat ya. Solat. Ayat ini menunjukkan bahawa kita ni wajib solat sebab solat ni adalah perintah daripada Allah. Dengan solat ni kita akan beroleh rahmat insya-Allah. Okey. Dalil yang seterusnya. Siapa nak baca ni? Saya. Hadis Nabi. Saya tu siapa? Saya Alisha. Siapa? Alisha? Ya. Dina. Okey, Dina. Cuba baca Dina. Dina ya. Ni, siapa ni? Apit Ichigo. Dia pakai nama Apit Ichigo. Okey, dia yang buka mic tadi. Siapa dia tu? Cuba bacakan hadis ni. Boleh tak? Kalau tak Ustazah cari orang lain. Siapa nak baca hadis Nabi ni? Saya. Ada yang angkat tangan ni. Suhariana Harun. Dia angkat tangan. Ustazah nampak dia angkat tangan. Suhariana Harun. Boleh buka mic? Boleh baca? Haris. Okey. Control host tolong makan mic Apit ni. Dia tak nak cakap. Dia mengganggu. Haris. Dia mengganggu. Hariana ni Haris. Okey Faris. Okey Faris bacakan. Haris. Okey sorry. Haris. Ya Haris. Tolong bacakan hadis ni. As-salatu liwaqtiha wa man taraka as-salata fala dina lahu wa salatu imadud lail. Okey Haris, minta maaf. Ini untuk semua ya, pengetahuan untuk semua, bukan Haris sahaja. Okey, sebab dia hadis, kita tak payah baca macam baca Al-Quran. Ya, kita boleh baca macam biasa je. Contohnya macam ni. As-salatu liwaqatiha wa man taraka as-salat fala dina lahu was salatu imaduddin. Baca macam tu ya. Siapa yang bising ni? Kejap. Saya dengar ada lagi bunyi bising. Okey Haris. Sekali lagi Haris baca hadis tu macam cara yang Ustazah baca tadi. Haris. Ya. Tolong bacakan hadis ni. As-salatu liwaqtiha wa man taraka as-salata fala dina lahu. Was-salatu imadun din. Okey bagus. Maksudnya apa dia Haris? Maksudnya, solat pada waktunya, barang siapa yang meninggalkan solat maka tiadalah agama baginya dan solat itu merupakan tiang agama. Riwayat Al-Baihaqi 2550 dalam Syu'ab. Di dalam Asy-Syu'ab. Ni hadis yang ke 2550. Sebenarnya hadis Nabi ni banyak sangat ya. Okey, dalam hadis ni pun dia cakap solat tu pada waktunya. Kita dah belajar tadi kan waktu-waktu solat dia waktu bila. Barang siapa yang meninggalkan solat maka tiadalah agama baginya. Ya, orang yang tak solat ni maksudnya macam orang yang tak ada agama lah kan.
Sedangkan orang kafir sendiri pun solat. Bukan solat lah, sembahyang. Dia sembahyang tak macam kita lah, dia ada waktu-waktu dia. Tapi dia pun ada sembahyang. Jadi orang yang tak sembahyang ni, orang yang tak meninggalkan solat ni, dia tak ada agama lah kan. Dan solat itu merupakan tiang agama. Jadi kalau kita tak sembahyang, agama kita akan runtuh. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi sebab tu kita kena solat. Ya. Hari saya tidur rumah nenek saya. Siapa pula yang tidur rumah nenek tu? Okey, nak sembang nanti Kita sekarang ni nak cerita pasal solat. Okey, tak apa. Tidur rumah nenek tak apa, boleh ziarah. Ya, kita cerita pasal solat dulu ya. Nanti kita cerita pasal lain. Okey. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar dalil. Kan, dalil bukti kenapa suruh solat. Allah dah suruh kita solat, Nabi pun ajar kita solat. Jadi kita nak tahu kenapa penting sangat solat ni dalam kehidupan kita ya. Okey, yang pertama, solat ni adalah amalan pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni kan, dia tertukar pula. Sekejap minta maaf. Okey, jadi kalau kita ni, ya, amalan kita yang lain ni kita suka bersedekah, baca Quran dan sebagainya, tapi kalau kita tak solat, susah kita ya. Susah kat mana? Susah dekat akhirat nanti sebab Allah akan tanya. Kejap. Padanlah mic Ustazah ni bergerak-gerak. Rupanya ada orang yang gerakkan. Amin. Ustazah tanggal dulu mic Ustazah ni. Allahu Akbar. Ya. Ada orang yang tolong tanggalkan pula Ustazah. Tolong gerakkan Ustazah punya mic ni pula. Sekejap. Mic pula mouse. Okey. Ya. Okay, minta maaf atas gangguan. Okey. Tengok dekat hadis ni. Kenapa Ustazah cakap tu? Ada hadis ni hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya amal yang mula-mula sekali dihisap pada hari kiamat ialah sembahyang ataupun solat seseorang ya. Ingat ni masa dekat hari kiamat ni Allah akan tanya pasal solat dulu. Jika sembahyangnya diterima, maka sesungguhnya beruntunglah dan berjayalah ia. Beruntung dan berjaya ni maksudnya apa? Maksudnya kita masa dekat hari kiamat tu kan kita akan dihisap, akan ditimbang amalan kita. Jadi kalau solat kita ni bagus, insya-Allah lah kita akan menuju ke jalan syurga insya-Allah. Dan jika sembahyangnya tidak diterima maka kecewa dan rugilah ia. Jika sembahyang tu tak diterima, jalan kita tu dah nampak ke jalan neraka. Ya. Jika terkurang daripada sembahyang fardunya, Allah berfirman, periksalah adakah hamba-Ku itu mempunyai sembahyang sunat untuk dicukupkan dengannya. Apa yang terkurang daripada sembahyang fardunya. Demikianlah keadaan amalnya yang lain. Ya. Sebab tu tadi kan kita masa awal-awal tadi dah bagi tahu solat ni ada dua bahagian. Satu solat fardu, satu solat sunat. Solat fardu ni yang wajib kita buat 5 kali sehari. Ya. Dan solat sunat ni kita pun digalakkan buat untuk apa? Untuk tampung solat fardu kita. Sebab dalam hadis ni dah cakap Allah akan tanya solat fardu kita dulu. Tapi kalau solat fardu kita macam markahnya macam markahnya dalam katakanlah 100 kan markah penuh. Markahnya dalam 50 ni tak boleh masuk syurga lagi. Allah akan minta periksa dekat hamba ni ada tak sembahyang sunat untuk cukupkan dia punya markah 100 untuk masuk ke syurga tu. Cek pula sembahyang sunat. Okey, sembahyang sunat ni bolehlah tambah 20 markah. Baru cukup 70 kan. 50 tambah 20 baru 70 markah. Nak cukupkan lagi 30 markah ni barulah tengok amal yang lain. Amal apa? Amal sedekah. Amal kita mengaji. Amal kita hormat ibu bapa. Amal kita hormat dengan guru-guru, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi nak mudah ya nak mudah nak apa? Kita bila kita dihisap ni kita tak nak lama-lama kan. Tadi kan kena check tu kan jadi lama dekat padang mahsyar tu. Jadi kalau tak nak lama-lama dekat padang mahsyar tu, elokkan solat kita.
Solat kita tu, masa kita solat tu, kita solat sungguh-sungguh, khusyuk. Sekejap je solat ni, tak lama kan? 5 minit cukup insyaAllah. 5 minit cukup. Kita semayang khusyuk-khusyuk, kita sembahkan, kita kalau boleh tu kan, jadikan solat kita ni solat yang terakhir. Jadi supaya solat kita ni tak sia-sia. Kadang-kadang kita semayang tu sebab mak suruh, ayah suruh. Kalau kita tertinggal solat nak gantikan balik macam mana? Boleh nak gantikan. Kalau kita tertinggal solat, kalau kita tertidur, dimaafkan. Lepas tu nanti kita qada lah. Sebenarnya kalau ikutkan ustaz-ustaz ni tak ada istilah qada sembahyang. Nak katanya kan. Tapi kalau kita tertinggal sembahyang, sebab sembahyang ni wajib. Tak ada istilah qada sembahyang. Sembahyang ni wajib. Kita sakit ke, kita pergi jalan-jalan ke, kita mesti solat. Ya, sebabnya dalam sakit pun ada rusuh dia. Macam mana? Sehingga kan solat tu kita boleh dengan gerak mata saja. Nak kata apa? Kalau kita terlantar sakit, tak boleh angkat tangan, tak boleh angkat kaki, kita boleh gerakkan dengan mata je. Nak katanya sembahyang tu wajib. Tapi kan kalau kita tertinggal lah juga, terlupa kan, manusia ni, nama manusia ni berasal daripada perkataan lupa, ya, nasia. Manusia ni nasia dalam bahasa Arab, maksud nasia ni adalah lupa. Manusia ni suka lupa. Jadi kalau kita lupa, kita qada lah waktu bila. Kadang kita tertinggal subuh tadi. Waktu kita nak solat waktu ni sekarang ni kan, kita dah bangun tu, lepas mandi tu kita nak qada solat subuh. Qada lah. Ataupun kita masa sembahyang zuhur nanti kita nak qada solat subuh. Qada lah maksud waktu tu. Jadi cuba jangan tinggalkan solat sebab solat ni wajib. Kalau tertinggal tu nak buat macam mana? Kita cubalah dengan qada, moga-moga qada sebab tu solat qada macam mana? Sama macam biasa. Sama macam kita solat biasa, katakanlah solat subuh kan. Kita nak solat nak solat subuh qada. Usalli fardhu subhi rak'ataini qada'an lillahi ta'ala. Lepas tu kita solat subuh macam biasa. Kalau nak solat zuhur, nak ganti solat zuhur yang kita tertinggal. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Qada'an. Ya, boleh? Okey, yang kedua. Kenapa solat ni penting dalam kehidupan kita? Sebab solat ni membentuk peribadi yang baik. Ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 45 nanti boleh cek. Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Bila kita sembahyang, kamu kalau tengok dekat orang yang kena tangkap dekat penjara tu kan, yang mencuri yang tu, rasa-rasanya kalau kita tanya kamu sembahyang tak, dia cakap apa? Dia mesti cakap tak sembahyang kan? Jadi, tapi ada juga, Ustazah saya tengok kan orang ni rajin pergi masjid, sembahyang semua, tapi dia cakap suka juga gaduh dengan orang, ada juga mencuri. Kenapa macam tu? Sebab sembahyang dia tidak sempurna. Sebab sembahyang dia tak khusyuk. Sebab sembahyang dia tidak berkualiti, Allah tak terima. Sebab tu bila Allah tak terima sembahyang kita, macam mana kita nak ubah diri kita, nak jadikan sembahyang kita tu untuk jaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab tu kita yang penting bila kita buat solat, kita kena solat dengan sungguh-sungguh supaya sembahyang kita ni jadi pelindung pada diri kita. Nak jadi baik senang, kena solat. Tapi solat yang berkualiti. Okey, yang ketiga. Solat ni penghapus dosa. Ya, solat ni penghapus dosa, menghapuskan dosa-dosa kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ini saya nak minta lah seorang bacakan hadis ni, boleh? Siapa nak baca hadis? Saya. Mazia Ismail. Mazia Ismail tu siapa? Damia. Tadi dah baca ya Damia? Okay, kita bagi orang lain boleh Damia? Kita bagi orang lain ya. Okey, Rofiah. Rofiah ni siapa? Minta maaf Ustazah panggil nama mak kamu ke ayah kamu ya, sebabnya tak tahu nama kamu. Rofiah siapa tadi Rofiah? Boleh cakap, dia angkat tangan tadi. Rofiah Muhammad Isa.
Siapa? Ustazah saya. Azrul Nizam. Ya, Azrul Nizam siapa? Memang nama kamu ke nama ayah? Nama ayah saya. Kamu nama apa? Aiman Haziq. Aiman Haziq. Aiman Haziq dua alfa ya? Nak murid Ustazah. Okey, Aiman Haziq. Bagus. Okey, baca Aiman Haziq. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika ada suatu sungai di depan rumah seorang yang di situ dia mandi 5 kali dalam sehari, masihkah ada kotoran pada dirinya? Para sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan sembahyang fardu 5 waktu yang dengannya Allah menghapus dosa orang yang mengerjakannya. Riwayat Al-Bukhari. Riwayat Bukhari. Bukhari. Itu nama imam ya, Imam Al-Bukhari. Okey, baik. Rasulullah cakap apa kat sini? Dia kata Rasulullah ni dia bila dia mengajar sesuatu dia suka buat perumpamaan kan. Jadi Rasulullah tanya dekat sahabat, kalau lah dekat depan rumah orang tu dia ada kolam ataupun sungai, dia mandi kat kolam tu 5 kali sehari. Agak-agaknya kotor ke bersih badan dia? Jadi para sahabat jawab apa? Mestilah bersih kan kalau dah mandi 5 kali sehari. Kita mandi berapa kali sehari? Saya nak tanya. Berapa kali kita mandi sehari? 2. 2. 10. 10 tu melampau sangat tu. 2 ataupun 3 kali kan? 2. Okey, baik. Okey, baik. Dah tutup mic. Okey, baik. Okey, dah tutup mic. Jadi paling-paling pun kita mandi 2 kali. 2 kali pagi dan petang. Ataupun tengah hari tu kita rasa panas, kita mandi lagi sekali. Kalau time musim panas kan, kita mandi lagi sekali, dah 3 kali. 3 kali ataupun 4 kali. 4 kali pun dah memang bersih sangat lah. Ni 5 kali. 5 kali sehari kalau dia mandi, mestilah bersih badan dia. Jadi Rasulullah kata itulah perumpamaan sembahyang 5 fardu. Bila kita sembahyang 5 waktu tu sehari, Allah akan menghapus dosa orang yang mengerjakannya. Selagi mana kita tak membuat dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni seperti syirik dan sebagainya, kita kena taubat nasuha. Tapi kalau setakat dosa sikit-sikit mengumpat, mengumpat dosa besar ke? Dosa besar ke dosa kecil Ustazah? Kalau setakat kita ada marah-marah adik kita ke abang kita, kakak kita kan, itu kita kena kita kena minta maaf baliklah dengan dia. Kita kena minta maaf dengan orang tu, lepas tu kita kena minta maaf juga dengan Allah sebab kita buat benda yang tidak baik. Jadi kalau kita semayang 5 waktu tu dalam sehari, insya-Allah Allah akan hapuskan dosa kita. Jadi kalau tiap-tiap hari lah Allah hapuskan dosa kita, betul tak? Tapi dengan syarat solat kita tu mestilah solat dengan
sempurna. Macam mana solat dengan sempurna? Nanti lepas daripada Google Meet ni, kamu akan masuk dalam kelas, kamu akan belajar dengan ustazah kamu masing-masing ya. Kita punya KBS ni sampai 2:30 petang ya. Jadi dekat GM ni sekejap je, lepas ustazah habis ni kita akan masuk ke dalam kelas masing-masing. Okey, baik. Yang keempat ya. Kenapa solat ni penting? Solat ni penting sebab orang yang solat adalah orang yang berjaya. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan 9 ya. Maksudnya sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Ya, nak jadi orang berjaya mesti khusyuk dalam solat dan mereka yang memelihara solat-solat mereka. Maksud memelihara ni apa? Kena cukup 5 waktu 1 hari semalam dan solatlah kalau boleh ya, solat di awal waktu. Dengar je azan, kita solat. Jangan lengah-lengahkan sampai tunggu habis waktu ya. Kita solat di awal waktu. Okey, yang seterusnya. Ya, solat dapat menyihatkan badan. Solat ni ya. Ni Ustazah ambil daripada aspek sains pula. Ya. Habisnya buku 2 kan? Ya, betul. Okey, solat dapat menyihatkan badan ya. Okey, kat sini ada kajian yang dibuat oleh sekumpulan penyelidik Universiti Malaya ke atas sekumpulan peserta mendapati mereka yang sempurna solatnya. Ustazah. Ya. Ada apa tu? Ada masalah apa? Jadi lama lagi ke nak habis? Sabar. Dah tak sabar ke? Kejap ya. Bagi Ustazah habiskan ni kejap. Ustazah. Ini yang terakhir. Apa lagi? Habis pukul 1 ke berapa? Dalam jadual habis 2:30. Lepas ni kita ada latihan dalam kumpulan ya. Okey, tutup dulu soalan pasal tu. Kita habiskan slide kita dulu ya. Solat dapat menyihatkan badan. Ya, bila kita sempurna solatnya 5 kali sehari, mempunyai nilai komposisi badan yang lebih sihat berbanding dengan kumpulan peserta yang meninggalkan solat. Selain dapat meningkatkan tahap ketahanan badan serta menghindarkan risiko penyakit jantung, stres, kolesterol dan lain-lain penyakit. Jadi penyelidik ni dekat Universiti Malaya dia buat kajian ya. Ada sebahagian tu dia solat sempurna 5 kali sehari. Ada satu kumpulan tu dia tak solat. Jadi bila dia kaji, dia dapati orang yang solat ni lebih sihat daripada orang yang tidak solat. Sebab apa? Sebab bila kita solat tu kita gerakkan badan semua tu kan. Itu dah merupakan exercise senaman badan untuk kita. Dan saintis pun ada yang dah kaji bila kita sujud tu, kita sujud lama kan, sujud kita dekat atas jadah kepala kita ni, darah yang mengalir ada satu urat darah tu yang mana bila kita urat dalam otak dekat kepala kita ni, bila kita masa kita sujud tu darah tu dapat sampai dekat bahagian kepala kita tu. Jadi bayangkan kalau kita yang tak semayang, tak sujud tu macam mana darah tu nak sampai. Jadi maksudnya solat ni Ustazah tak kuat. Tak kuat, kamu kena kuatkan kamu punya mic. Kamu punya speaker tu ya. Okey, ini Ustazah dah buat, suara Ustazah ni dah memang kuat dah ni. Okey, baik. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih ya Ustazah punya Ustazah boleh tak kuat jap? Saya tak dengar. Yang lain dengar tak? Dengar. Okey, bagus. Okey, baik. Jadi masalah ranti kamu, bukan masalah Ustazah punya mic ya. Dia tak kuatkan. Okey, baik. Kamu kuatkan dekat kamu punya telefon ke, laptop ke. Siapa ni? Zulhamlina ni? Buka tak buka? Ustazah tak kenal. Siapa Zulhamlina ni? Saya dah kuat dah.
Lepas tu, Nokman. Nokman memang macam tu, dia suka nyampuk masa Ustazah cakap. Okey Nokman, nanti kita sembang dalam kelas ya. Okey baik. Boleh lagi tak ni Ustazah ada nak bagi kamu game ni? Boleh tak? Nak main tak game? Nak. Sabar. Okey baik. Sabar ya. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Wih, soalan. Okey, sedia. Ini memang macam ni nak buat tak apalah, bising pun bising lah. Okey, baik. Soalan dia tentukan sama ada betul atau salah pada pernyataan berikut. Ni soalan quiz ya. Ustazah tak nak panggil seorang-seorang lambat. Kita buat sama-sama, boleh? Boleh. Okey, dah sedia. Sedia. Okey, sedia. 1, 2, 3. Baca soalan. Soalan terbahagi pada Okey, orang yang solat akan sentiasa gelisah. Betul atau salah? Cepat. Selepas solat asar. Waktu solat ialah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sekejap. Soalan dapat menjaga diri. Sekejap. Sebenarnya ada Ustazah dah set lain. Sekejap. Ya, sabar. Sebenarnya Ustazah set yang ini. Yang tadi tu cepat sangat. Okey, kita lagi sekali. Okey, sedia lagi sekali. Okey, betul. Datuk sana ya. Soalan ada. Solat sekolah jam 4 rakaat. Solat zuhur selepas asar. Solat terbalik. Betul. Solat dapat mencegah Dah habis. Okey, dah habis. Nanti Ustazah boleh share ya. Demo nanti kamu boleh main sendiri. Kamu masukkan nama kamu ya. Kita tengok siapa yang betul. Okey, baik. Okey, Ustazah dah habis ya penerangan tazkirah ni semua. Jadi sebelum ya, sebenarnya selepas GM ni kan masuk kelas masing-masing, kelas pendidikan Islam masing-masing. Ya, nanti Ustazah kamu akan bagi tolong tutup mic. Tolong tutup mic sekejap. Okey. Ya. Kita dah habis game dah. Boleh tutup mic. Nanti kamu akan masuk kelas kamu ya, pendidikan Islam macam biasa ya. Dekat situ nanti Ustazah kamu akan beri tugasan masing-masing. Ya, tugasannya apa? Untuk buat rakaman video. Kalau dengan Ustazah sebelum ni, Rakaman video macam mana?
Nanti Ustazah kamu terangkan. Sebab tu kamu akan masuk dalam kelas kamu masing-masing. Tunggu Ustazah kamu bagi tahu. Nak buat GM ke, nak buat Telegram ke, nak buat dekat WhatsApp ke, Ustazah kamu akan bagi tahu. Jadi GM kita akan habis dekat sini sahaja. Ya. Selepas ni sambung latihan dalam kumpulan. Bukan habis ya. Tengok tu Ustazah Samaiyah dia kata apa? Kelas Ustazah Samaiyah dia dah bagi tahu kat situ. Lepas murid-murid 5 alfa, lepas ceramah Ustazah Yati sila masuk link 5 alfa. Ustazah Samaiyah dah bagi tahu. Jadi terpulang pada cikgu kamu nak buat mana. Okey, tak apa, nanti tengok dekat grup kelas, ya. Dekat grup kelas. Okey, Ustazah. Mana yang tahun 2 yang dengan Ustazah kita masuk sambung dekat Telegram. Okey, kamu nanti akan diberi tugasan untuk buat video. Ya, jadi dekat video siapa yang buat video akan dapat hadiah. Kamu Hadiah kena apa hantar. saja? Adalah hadiahnya, nanti buka sekolah nanti akan tahu. Nak hadiah tak? Nanti kena siapkan tugasan. Okey, baik. Okey, baik ya. Nanti kita tengok di kelas masing-masing. Okey, baik. Ustazah rasa Ustazah punya pembentangan untuk pagi ini setakat sini saja. Ada soalan tak ni pasal solat tadi? Tak ada. Ada ya, semua faham ya? Okey, baik. Ya, Azhar. Apa yang Ustazah tu? Aiman. Kenapa Aiman? Mak rakam apa? Macam mana? Rakam apa? Tak jelas. Apa dia? Yang lain tu Aiman. Rakam apa, Ustazah? Rakam video. Rakam Video apa? Nanti dalam kelas nanti akan dia bagi tahu ya. Yang tahun 2 sambung dekat Telegram nanti. Tahun 1 dan ya. Rakam video tu habis. Rakam video tu habis hari apa Ustazah? Ustazah bagi tempoh seminggu. Oh, okey. Bukan mesti hari ni, seminggu. Okey, baik. Jadi Ustazah, sebelum saya serahkan kepada pengurusi majlis Ustazah Atika ya. Ustazah minta maaf kalau ada penerangan atau kata-kata Ustazah yang menyinggung ya, yang ada salah kata dan ada masalah teknik dan sebagainya. Ustazah harapkan ya anak-anak semua akan terus bersemangat untuk join KBS ni sehingga habis. Selepas ni kita ada latihan dalam kumpulan yang akan dijalankan dalam kelas masing-masing. Okey, sekian saja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah serahkan semula kepada Ustazah Hatikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai. Jangan keluar dulu ya, belum habis lagi. Okay, demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustazah Nur Hayati binti Abdul Rahman. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Nur Hayati sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan kita seharian. Majlis merakamkan jutaan terima kasih. Baiklah murid-murid, selepas berakhir Google Meet nanti kita akan masuk ke dalam grup kelas masing-masing. Kita tengok maklumat dalam tu dan ada juga guru-guru yang menyediakan Telegram, grup dalam Telegram untuk latihan LDK. Jadi nanti masing-masing selepas ni habis Google Meet tengok grup dalam WhatsApp. Segala maklumat ada dalam tu. Ya. Jangan ke mana-mana, kita kena sertai aktiviti dalam grup WhatsApp ataupun Telegram nanti. Seterusnya, sebelum kita menutup tirai majlis pada pagi ini, diminta kepada semua untuk membuka kamera masing-masing dari sesi bergambar. Okey, boleh buka kamera ya.
Betul enggak? Okay, ready. 1, 2, 3, senyum. Okay, dah. Okay. Okey, baiklah. Selesai sesi bergambar. Di sini Ustazah ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada guru-guru pendidikan Islam serta murid-murid yang terlibat dalam menjayakan majlis pada pagi ini. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripadanya. Ustazah juga mohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarkan majlis ini. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.